kalah. Dan inilah berlaku pada sebelah, orang kata dah 9 hari bulan, lepas pukul 12 malam, kita berkumpul. DAP dah menang 18, PAS menang 6, PKR menang 7. Makanya kita mula penghubung antara satu sama lain. DAP setuju nak turun kerajaan, PKR setuju, PAS setuju. Dan pada pukul 3.30 kurang lebih, kita duduk semeja buat tindakan akhbar. Kita mengesahkan wujud satu gagasan dipanggil Barisan Rakyat. Bukan berkatan, masuk ke barisan. Barisan Rakyat diwujudkan pada kurang lebih 3.30 pagi, 9 hari bulan. Dari situlah bila kita menghantar Pulau Pinang, kita menghantar Kedah, Kekal di Kelantan, kita ambil negeri Johor, kita ambil negeri Selangor. Johor nak akan datang lah, insyaAllah. Kita baru nak ubah nama tu dan sahlah ubah dengan nama Pakatan Rakyat. Sejarah tertubuhnya Pakatan Rakyat ialah saling memahami. DAP dah tak takut kepada parti PAS. PKR dah yakin dengan sesama kita untuk bergabung. Dan inilah orang kata anugerah Allah bagi kepada rakyat Malaysia. Kalau Allah telah bagi izin pada kita untuk terima kita duduk bersama-sama, dan kita lah yang DAP inilah, yang PKR inilah, yang paling faham tentang penggunaan kalimat Allah. Yang UMNO tak faham-faham, yang menyalahgunakan isu untuk melakar-lakar antarabangsa, yang pergi lempar pijak kepala lembu, yang pergi lempar kepala babi. Saya kata lempar kepala babi ni bukan orang PAS, orang UMNO. Sebab orang UMNO duduk di kampung-kampung curug, babi banyak. Inilah kerja-kerja mereka nak melakar-lakar kita. Mereka tak faham lagi tentang apa itu kalimat Allah sebagainya, dan malah mempermain-mainkan. Termasuk Maulid Nabi kat utara, UMNO nak mengapi-apikan di Pulau Pinang tentang ini. Orang ingin membatalkan. Tiba-tiba di Johor tak ada, di Pahang tak ada, Kelih tak ada. Tak ada semua. Rupanya ngada-ngada UMNO. Jadi inilah, saya rasa nampak gagasan ini menguat. Saya ucapkan tahniah kepada kepimpinan PAS, PKR, DAP yang ada bersama-sama, yang telah memastikan kita duduk bersama-sama sesuai dengan kehendak rakyat. Dan kehendak ini kita kena tunaikan. Kita tidak boleh bergabung tanpa kehendak rakyat. Di Perak, di pusat, di negeri-negeri Selangor, Pulau Pinang, Kedah, Kelantan, semuanya kita tidak duduk sama satu gabungan, melainkan rakyat nak kepada gabungan itu. Kalau rakyat tolak, saya tak mau, saya tak mau duduk dengan Pakatan Rakyat. Apalagi Perak ini saya anggap saya dilantik sebagai setiausaha sekretariat. Kami ada majlis pimpinan Pakatan Rakyat Negeri. Ada 3 orang satu parti. Saya sebagai jaga sekretariat setiausaha dia mengendalikan mesyuarat tertinggi. Parti PAS mesyuarat sebelum mesyuarat Pakatan Rakyat. DAP macam, PKR macam. Semua kehendak parti buat masuk dalam Pakatan Rakyat. Kalau kau tolak kehendak PAS, sebab itu cadangan, ahli PAS boleh terima. Sebab sekarang kita pentingkan Pakatan Rakyat. Soal calon, soal apa-apa sahaja dasar sekarang tidak bercanggah dengan dasar Al-Quran dan Sunnah yang kita bawa dalam dasar parti kita. Kita tak tolak. Itu kaedah, itu jalan untuk memenangkan kita. Makanya daripada itu, wanita tubuh sekretariat dia, pemuda tubuh sekretariat, jentera pilihan raya tubuh sekretariat dia, Pakatan Rakyat. Dan setiap parlimen, sebagaimana tuan-tuan buat di sini, di kat negeri ada parlimen dan sekretariat satu Perak. Malam tadi orang terjadi telefon saya, dia nak senarai yang saya kata tak boleh bagi. Sebab itu mungkin rahsia dan juga satu benda yang tidak disahkan lagi di peringkat akhir pada mesyuarat 5 bulan akan datang. Jadi ini nak bagi tahu berlakunya satu jaringan hubungan antara parti yang menyebabkan benda-benda yang kita anggap serius, yang tidak boleh disentuh, tidak boleh dibincang secara terbuka. Apalagi dalam mesyuarat yang nak menentukan bentuk program. Misalnya kalau program
kebudayaan ada DAP salah hantar yang seksi sangat. Kita faham bantah. Akhirnya dia faham. Sebab budaya Cina tidak seseksi itu. Yang pakai seksi ini bukan budaya orang Cina. Ini budaya Yahudi yang nak merosakkan orang Cina, orang Melayu, semua bangsa di dunia. Dia nak pakai dedah-dedah sebagainya. Ini orang Cina pakai bagus. Tengok cerita Cina lama. Betul. Pakai jubah labuh sama Melayu. Inilah benda-benda yang hinggakan kita menganggap saya dah berpesan pada diri saya untuk balik di Perak, untuk kerja kuat untuk Pakatan Rakyat. Kita kerja secara gigih untuk parti masing-masing. Kita kerja kuat untuk Pakatan Rakyat. Gigihlah dengan kepimpinan parti masing-masing. PAS dengan PAS, PKR, DAP. Dan kerja kuatlah untuk PKR, untuk Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat kita kena pastikan dia menjadi satu wadah pilihan. Dan di negeri beginilah mungkin kita memerlukan lambat. Mungkin tak perlu lambat. Itu kita tentukan pada pusat. Bukan kerja gitu. Kita di bawah ni tak perlu fikir mana. Dasar-dasar asas ditentukan oleh pusat, oleh negeri, dibawa ke negeri. Dan terus kita melaksanakan. Apalagi ini adalah cabaran politik baru kepada Barisan Nasional. Saya rasa tuan-tuan kena pastikan cabaran ini kita jadikan betul-betul cabaran. Jangan remehkan Barisan Nasional. Kita cabar betul-betul Barisan Nasional. Letak cara yang betul-betul berpotensi. InsyaAllah keyakinan kita PAS, PKR sendiri dengan apanya kepimpinan PKR dan komitmen untuk memastikan calon-calon yang bukan lagi macam di Perak, makin macam di Kedah. Itu kelemahan manusia. Saya anggap saya itu menjaga juga Osman dengan Jamaluddin. Tapi dia nak duit daripada perjuangan, nak kata apa? Manusia lebih penting duit pada perjuangan. Tapi mati nak kata apa? Kita bukan boleh halak daripada orang. Tapi prinsip ini tanam betul-betul untuk ahli. PAS untuk PAS, PKR untuk PKR, parti DAP untuk DAP. Makanya kita kuat, snap untuk snap. Kita kuat dan kekuatan ini nak kita yakinkan. Kita buktikan bila pilihan berlaku di Sarawak, yang berlaku akan yang terdekat ini. Kita kerja kuat untuk memastikan calon-calon kita menang di negeri Sarawak. Dan tidak mustahil bila sini jatuh untuklah kekuatan Barisan Nasional. Sebab dia boleh mengatah Malaysia ke sebab Sabah dan Sarawak. Johor pun dia tak yakin. Sebab itulah kekuatan kita penerangan. Ceramah, penerangan, istilah bagi risalah, sebagainya ini penting. Maklumat daripada parti masing-masing banyak di internet. Surat khabar, risalah terbitkan dalam bentuk edisi kedua, yakni photostat. Perbanyakkan, edar kepada rumah ahli dan sebagainya. Dan kerja penerangan ini kena berurusan untuk memastikan tawaran kita sampai kepada masyarakat. Akhirnya saya pada sesi ini ingin menegaskan bahawa kami di Perak, walaupun kerajaan telah pun disahkan oleh mahkamah baru-baru ini pada 9 hari bulan, kami tidak pernah berputus asa. Kerja kami makin banyak. Dan apa-apa soalan tentang Perak ni, saya minta tuan-tuan tanyalah. Nak tanya status speaker pun saya boleh jelaskan. Mungkin tuan-tuan dah baca dalam statement saya banyak di akhbar dan juga dalam blog saya. Dan sebab itulah saya anggap blog saya dikenali ramai sebab isu Perak, bukan sebab Cina Islam. Setengah orang dia kata saya minat blog ni sebab dia dalam Cina Islam. Saya kata bukan, sebab apa saya bawa adalah berita tentang isu di Perak. Makanya orang suka buka, dan bila saya sebarkan maklumat kepada ramai, maka tentu yang paling-paling minat orang Perak di luar, terutamanya dan student kita di luar, termasuk orang-orang luar yang nak tahu cerita Perak. Dia pagi-pagi buka Cina Islam. Walaupun saya nak ubah kepada Perak ini sebagainya, orang kata tak boleh buka 2 MB sebab Cina Islam tu jenama bagus. Saya kata tak apa, pakai yang tu. Nak tukar macam mana lagi. Memang saya Cina dan saya pun Islam. Cina Islam, ubah apa lagi. Mudah-mudahan kita pada pagi ini, Tuan Pelan ini, insyaAllah kita dapat satu pemahaman sedikit meyakinkan saya bahawa PAS ini telah melebar betul sampai ke Sarawak. Saya ucapkan tahniah kepada PAS kawasan yang telah ditubuh pada Januari lepas dan telah memiliki pejabat. Dan inilah program